Dan demikianlah nafkah yang kita wajib tunaikan kepada anak isteri. Kalaulah seorang suami ataupun seorang ayah yang nak pergi haji, maka janganlah dia cukupkan package dia saja, tapi dia kena siapkan sekalian keperluan anak isteri sepanjang dia tidak ada di tanah air. Dan demikianlah kalau sekiranya ibu ayahnya masih hidup, jumpalah ibu ayah, minta kerestuan mereka, minta doa selamat mereka. Kalau sekiranya kita ada suami, mintalah suami dia tu redha dengan pemergian dia. Kalau ibu ayah atau suami sudah meninggal dunia, baik sekali kita pergi ziarah ke perkuburan mereka. Ibu, ayah, saya ni nak pergi haji tahun ini, nak pergi umrah dah bulan depan ni. Maaf saya batin ibu, ayah, doakan saya selamat pergi, selamat balik. Ustaz, orang nak kubur ni boleh dengar ke? Jawapan kita, sewaktu selepas peperangan Badar, maka orang-orang kafir dalam peperangan tu 70 orang mati. Dan kepala dia ialah Abu Lahab, Abu Jahal. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Abu Jahal yang sudah masuk dalam kubur, hai Abu Jahal, sekarang kau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka bertanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, orang dalam kubur ni boleh dengar ke? Jadi jawab Nabi SAW, bahkan lebih lagi dari itu, bahkan tapak-tapak terumpah kaki kamu pun mereka mendengarkannya. Jadi di sini menunjukkan bila kita pergi ziarah kubur, kita beri salam, kita bercakap pada ibu ayah, mereka dengar. Cuma Nabi mengatakan mereka tidak menjawab. Kalau mereka jawab, Waalaikumsalam, bila orang berlari tak bukan, kubur berantu, kan dah susah pula. Tapi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan demikianlah kita pastikan bekalan yang kita nak bawa bekalan yang halal, daripada wang ringgit yang kita nak belanjakan di tanah suci, yang kita nak bayar duit package, nak bayar duit kapal terbang, makan minum kita, sekarang semuanya sudah dalam package, kapal terbang, penginapan, makan minum. Jadi pastikan semua tu wang yang halal. Wang yang halal tak ada bercampur dengan riba, tak ada campur wang yang ada tipu duit orang ataupun wang judi, semuanya tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu adalah baik dan tidak akan menerima sesuatu amalan melainkan amalan yang baik. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita pun hari ini bukan kata pergi haji, pergi umrah, kita sembahyang, kita puasa, semua ni ibadat. Kita makan minum tiap-tiap hari itu pastikan yang halal. Satu suap makanan yang haram, 40 hari sembahyang Allah tak terima. Satu suap. Kita makan satu pinggan berapa suap. Kalau sekira kita pula beri makan pada isteri, pada anak-anak pula, mereka punya sembahyang semua tak diterima. Kalaulah hasil pendapatan kita yang haram. Sebab tu di sini janganlah ya, walaupun untung besar, ini niaga baguslah, untung besarlah, tapi haram. Kenapa? Kerana dia menipu orang, ambil hak orang. Ini tak ada gunanya tuan-tuan. Ibadatlah sampai lekuk-lekuk dahi pun tak diterima oleh Allah Ta'ala, melainkan kalau dia taubatan nasuha. Maka dengan sebab itulah dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, idza kharajal hajju hajjan binafaqatin thayyibah wa wada'a rijlahu fil gharar fanada labbaik Allahumma labbaik. Yang artinya apabila seorang pergi menunaikan haji ataupun umrah dengan perbelanjaan yang baik, yang halal, dan meletakkan langkah kakinya, kemudian dia melambungkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, inilah aku datang menyahut panggilanmu. Maka menyeru ia oleh seorang penyeru dari langit, Allah sambut kedatanganmu, semoga kamu akan bahagia kerana bekalanmu halal, kenderaanmu dari hasil yang halal, maka haji engkau mabrur, diterima, tidak dicampur dosa dan tidak ditolak. Ini kalau sekiranya
daripada harta yang halal, bekalan yang halal. Tapi sebaliknya, bila dia pergi haji dengan perbelanjaan yang haram, lalu dia melangkah kaki sambil menyeru, "Ya Allah, aku sahut panggilanmu," maka menyeru ia seorang penyeru dari langit, "Tidak diterima kunjunganmu dan tidak berbahagia keadaanmu kerana bekalanmu haram, perbelanjaanmu dari harta yang haram, maka hajimu dicampuri dosa, tidak diterima, tidak mendapat pahala." Waliyahzubillah min zalik. Penat saja dia pergi haji, tapi apa pun tak ada. Makna tak ada pahala, haji dia pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Demikianlah pula sebagai persediaan kita nak pergi haji, kenalah ada bekalan ilmu. Ilmu ni menjadi syarat amalan kita diterima. Kita sembahyang pun kena ada ilmu, kita puasa pun ada ilmu, dan demikianlah kita menunaikan haji pun perlu ada ilmu. Jadi sebab tu di sini saya selalu tekankan supaya kita menghadiri kita punya kursus ini setiap minggu. Jangan miss walaupun satu minggu. Kalau miss satu minggu, usahakan untuk dapatkan maklumatnya melalui YouTube yang telah pun kami rakamkan dan yang telah kami uploadkan ke dalam YouTube. Dan sunat kita mendapatkan teman perjalanan, ya. Jadi apabila kita ada teman perjalanan, kalau kita sakit pening, dia boleh tolong kita. Kalau kita perlukan bantuan, dia boleh bantu. Tapi kalau sekiranya sekarang ini dia pergi yang suami, pergi yang isteri, itu baguslah tu. Tapi kalau orang tua seorang-seorang dia pergi haji, seorang-seorang pergi umrah, nasihat saya, carilah teman. Teman tu siapa, ustaz? Sebaik-baik teman ialah daripada family-nya, anaknya, cucunya, adik-beradiknya, keluarga. Kenapa? Ialah maklum dah orang berumur ni, kadang-kadang dia tak kuat, kadang jatuh sakit, macam-macam boleh berlaku. Jadi sini kalaulah orang lain yang sebilik dengan dia, yang nak pergi melayan dia, maka orang tu pun kata, aku ni datang nak ibadat, bukan nak jaga orang tua ni. Jadi sinilah kita perlu, kalau sekira boleh, ibu ayah kita atau nenek kita kalau pergi haji, pergi umrah, biarlah ada satu keluarga yang temankan dia. Cuma sekarang ini masalah kota. Tapi kalau kita ada alasan yang valid, yang sesuai, boleh diterima untuk buat rayuan. Misal katalah datuk kita dapat kota, umur dia dah 75, dia pun tak sihat, ada surat doktor, tak ada siapa temankan dia, kita lah cucu dia nak temankan dia, tapi kota kita belum naik lagi. Kita buat surat, buat appeal, buat rayuan kepada pihak MUIS, ini saya punya datuk, ini saya punya surat beranak, ini datuk saya di surat-surat doktor. Jadi kita bila buat appeal, mudah-mudahan lah ya, kita pun dibenarkan. Memang pihak MUIS ada membuatkan beberapa tempat yang untuk orang buat rayuan kes-kes seperti ini. Jadi kita buat rayuan. Dan begitulah juga sunatnya kita nak berangkat ni, kita bermurah hati. Bermurah hati itu kenapa? Kalau ada kawan-kawan kita yang susah, boleh kita bantu. Atau kita temui dengan orang fakir miskin di tanah suci Mekah yang perlukan sedekah, kita pun boleh sedekah. Ataupun mungkin kita yang melakukan kesalahan pada masa ihram kita, kena bayar dam, kena bayar fidyah, semua ini memerlukan wang ringgit. Lebih-lebih lagi kalau kita memerlukan kereta tolak ataupun wheelchair untuk nak melakukan tawaf dan sa'i. Waktu kita di Singapura sihat, tapi bila sampai tanah suci berubah cuaca, orang penuh sesak, dah kita pun jatuh sakit. Kemudian kita nak tunaikan tawafnya wajib, tawafnya rukun, tak buat tak sah pula haji aku ni. Jadi sini perlulah kepada tukang tolak, nak kena duit pula. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, kita bawalah lebih sikit daripada wang saku kita. Biasanya kalau wang saku tu, wang pocket money lah orang kata, $500 lah, itu yang sederhana. $500 ni orang yang mana? Orang yang tak mau belanja, tak mau shopping.
Yang tak mau belanja, tak mau shopping, ialah dia tak mau belanja, tak mau shopping, tapi tengok sikit beli, tengok sikit beli, tengok sikit beli, habis $500 tu. Sekejap je, sekali mata je. Tapi kalau dia dah niat, alamak, aku nak beli hadiah lah sikit untuk mertua aku, nak beli hadiah sikit untuk besan aku ni, kalau gitu bawalah. Nak berapa nak bawa? Ikutlah 1 goni ke, setengah goni ke, ikut yang mana perlulah. Bukanlah nak kena bawa import semua barang daripada Mekah. Kita ni bukan pergi shopping, kita pergi untuk tunaikan haji, ibadah yang suci. Cuma ialah buah tangan tu adalah sikit-sikit, macam itulah sebagai tanda bahasa. Dan demikianlah, lebih penting dari itu semua ialah bekalan takwa kepada Allah dan ikhlas. Begitulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebagai bekalan ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Kita disuruh Allah berbekal untuk ke tanah suci, kerjakan haji dan umrah. Tapi yang paling baik sekali, bekalan takwa. Takwa tu apa dia? Hati kita suci bersih, hati kita sentiasa ikhlas kerana Allah. Ini yang susah ni tuan-tuan ya. Kita boleh cari duit, kita boleh cari pakaian baru, beg baru, tapi nak dapatkan takwa ni tak mudah. Sebab itulah apabila Ibnu Umar radhiyallahu an, dia melihatkan rombongan-rombongan haji yang sedang berlalu untuk pergi haji, apa dia kata? Dia kata pada hari ini para jemaah haji menjadi semakin berkurangan dan pengembara semakin bertambah ramai. Allah. Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi tuan-tuan. Dia lepas zaman Nabi saja dia sudah melihat keadaan sudah mula berubah. Dah banyak orang yang datang haji bukan pasal betul-betul haji, tapi sebagai pengembara, melancong, jalan-jalan, itulah yang berlaku. Inilah kita kena jaga tuan-tuan dan puan-puan dia. Sebab tu satu masa Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dan wali Allah yang ada duduk di kota Mekah. Beliau ni setelah selesai mengerjakan ibadah haji, maka beliau pun terlenalah, penat letih, terlena dalam lena dia tidur tu. Maka dia bermimpi 2 malaikat turun. Satu malaikat bertanya, berapa ramai orang yang kerjakan haji? Maka jawab kawan yang satu lagi, 700,000 orang. Kemudian malaikat yang bertanya tanya lagi, daripada 700,000 tu berapa ramai yang diterima? Jawab malaikat yang disoal, 1 pun tak diterima. Allah, 1 pun tak diterima. Abdullah bin Mubarak yang dalam mimpi itu merasa ketakutan. Ya Allah, orang ramai telah datang begitu jauh menyeberangi padang pasir dengan penat lelah, 1 pun tak diterima. Kemudian malaikat ini bertanya lagi pada kawannya, bagaimana kalau 700,000 tak diterima? Maka menjawablah malaikat yang disoal, tetapi Allah Ta'ala hanya terima 1 orang saja punya haji. 1 orang yang haji, tapi dia tak pergi haji. Nama dia Sa'id bin Muhafa, yang menjadi tukang kasut yang ada di kota Damaskus. Jadi apabila Abdullah bin Mubarak ini pun bila tersedar daripada tidur, maka dia pun pergilah mencari orang yang tukang kasut ini yang ada di Damaskus. Damaskus kat mana? Di Syria. Jadi malaikat yang menyoal tadi tanya, bagaimana dengan 700,000 lagi itu? Jawabnya malaikat disoal, dengan kerana orang ini yang satu ni diterima, maka semua 700,000 orang tu pun diterima Allah. Asalnya tak diterima, tapi dengan berkatnya 1 orang ni, tapi dia tak pergi haji. Jadi Abdullah bin Mubarak ni, seorang ulama ini pun mencari siapakah orang yang bertuah ni. Dia pergilah ke kota Damaskus, tanya tukang kasut, dapatlah bertemu dengan Sa'id bin Muhafa, seorang tukang kasut. Maka dia pun bertanya, wahai Sa'id, apakah kerja kau dan bagaimanakah kau boleh dapatkan kenikmatan yang begini besar sekali? Sa'id bin Muhafa kata, aku pun tak tahu, tapi setiap kali orang nak pergi haji, aku menangis kerana aku tak dapat pergi haji kerana kemiskinanku. Tapi setiap hari aku simpan kumpul duit
sikit-sikit. Sampailah ada beberapa tahun, dapatlah kumpul 350 dirham. 350 dirham zaman dulu lah tuan-tuan ya. Maka pada tahun itu aku pun sudah siap-siap nak berangkat pergi haji. Tapi isteri aku yang sedang mengandung tercium bau makanan yang dimasak oleh jiran sebelah. Maka isteri aku sangat ingin makan makanan yang dimasak itu. Aku pun pergilah ke rumah jiran tu cari mana bau dia datang. Dapatlah rumah tu. Kemudian aku pun ketuk pintu, rupanya rumah tu dihuni oleh seorang perempuan tua dengan anak-anaknya. Maka dia pun kata, wahai makcik, isteri saya ni mengandung, nak sikitlah apa yang makcik masak tu. Jawab orang tua rumah tu, tak boleh. Maka berkata Said, tak apalah saya bayar, saya berapa makcik letak harga saya bayar. Kata makcik tu, tak boleh. Kenapa tak boleh? Mahal sangat ke? Saya bayarlah berapa mahal pun tak apa. Kata makcik tu, makanan ini yang aku masak halal untuk kami sekeluarga, tapi haram untuk kamu. Dia pun rasa pelik. Untuk kami haram, untuk makcik satu keluarga halal. Kita sama-sama Muslim, apa pula ada yang halal ada yang haram? Maka berkata makcik, sebenarnya aku sudah beberapa hari tak makan. Aku dan anak-anakku kebuluran. Maka aku carilah makanan di tepi-tepi pasar. Aku nampak satu ekor keldai yang sudah mati, jadi sudah bangkai. Hukum makan bangkai haram, tak boleh. Tapi kerana aku fikirkan aku dan anak-anak belum makan dan boleh bawa kepada mati, maka aku ambillah sedikit daripada daging bangkai keldai ini, dan inilah dia yang aku masak. Maka mendengar kisah ini, Sa'id bin Muhafa pun menangis. Dia balik ke rumah, dia pun beritahu pada isteri dia. Isteri dia pun menangis. Dia pun kata, sudahlah bang, apa yang abang dah kumpul tu, bagilah sedekah pada orang tua ni yang sangat miskin, yang sampai tak ada makan untuk dimakan. Maka suami ni pun bawalah duit dia 350 dirham, sedekahkan kepada orang tua ini, dan mereka pun makanlah dengan sekeluarga mereka. Maka dengan itulah, wahai Abdullah bin Mubarak, aku tak dapat pergi haji tahun ini kerana wang yang aku simpan sudah aku sedekahkan kepada orang yang miskin itu. Berkata Abdullah bin Mubarak, beruntunglah engkau wahai Sa'id, kerana engkaulah haji engkau ni walaupun tak kuat, kau telah dapat pahala haji. Dan bukan itu saja, semua 700,000 jemaah haji yang pergi haji tahun ini, semua yang haji mereka yang asalnya ditolak, tapi Allah terima kembali kerana daripada barakahnya engkau. Subhanallah tuan-tuan ya. Ini kelebihannya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Sebab tu di sini kita nak pergi haji, pergi umrah, ada rezeki lebih, kita sedekahlah. Kita tak tahu orang yang kita sedekah tu memang orang yang soleh, orang yang baik, orang yang kekasih Allah, dia pun doakan untuk kita. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tetapi di sini memang apa yang telah Nabi gambarkan akan berlaku dan sudah pemula berlaku. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun yahujju ummati li arba'. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana naik haji umat aku kerana 4 perkara. Pertama ialah kerana orang kaya naik haji nak melancong. Jadi dia nak pergi haji, kenapa? Oh, Mekah dah cantik dah. Oh, sekarang semua hotel 5 star. Oh, ada McDonald, ada KFC. Oh, semua aircon. Nampak? Jadi dia begitu kerana keduniaan, nak melancong. Jadi kalau sekira orang macam ini, dia tak boleh kita silap sikit. Silap sikit saja dia melenting. Ini apa ni, bas ni panas ni. Ini apa ni, makan tak sedap ni. Ini apa ni, aircon tak ada dalam bilik ni. Dia punya cara dia tu kerana dia nak melancong. Maaf tuan-tuan ya, bukanlah tak boleh kita komplain kepada hotel, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan kita nak menunjuk hebatnya kita. Aku bayar tau, bukan free tau. Kononnya hebatlah dia tu. Jadi ini tuan-tuan jaga tuan-tuan ya. Ini Nabi dah sebut dah, orang kaya naik haji kerana melancong, dan orang yang pertengahan naik haji kerana berniaga.
dah otak bisnes, sampai kat Mekah pun fikir bisnes juga. Wah, ini barang ni murah ni, kalau aku beli aku bawa balik Singapura jual untung 100% ni. Nampak otak bisnes dia. Belilah untuk bawa balik hadiah, bukan nak fikir sampai nak buat bisnes pula. Ataupun dia fikir, apa barang boleh bawa dari Singapura nak jual kat Mekah ni. Ni boleh untung kaya aku cepat ni. Ni semua orang yang datang kerana nak bisnes, tapi namanya haji, namanya umrah, tapi nak bisnes. Dan yang ketiga, orang miskin naik haji kerana meminta-minta. Ini pun banyak dah, ya. Dia ni memang miskin. Kalau lah sekiranya nak kira-kira, dia duit tambang kapal terbang pun tak ada duit. Tapi pelik bin ajaib pula boleh ada kat Mekah. Macam mana pula dia boleh sampai Mekah? Ini memang ada sindiket-sindiket tuan-tuan. Di Mekah, Madinah ni ada orang-orang yang di mana dia import bawa orang miskin daripada luar negeri, daripada Afrika, daripada India, daripada Pakistan, daripada Eropah, yang mana miskin, yang kaki tangan dia terkodong lah, ya, yang terpeleot lah, kita tengok pun nak pingsan, takut. Dia bawa orang-orang ni, tapi dengan syarat, kau nak pergi haji tak? Kalau kau nak pergi, aku nak letak syarat, kau collect duit sedekah semua, nanti lepas tu kau kena bagi pada aku. Jadi ini pernah berlaku dan sudah pun pernah ditangkap. Banyak yang ditangkap dan dihalau balik, tapi banyak lagi yang datang lagi. Jadi begitulah kita. Habis ustaz, macam mana kita nak sedekah tak kalau waktu kita tanah suci ni? Nak sedekah lah, jangan kau kira sangat. Ya, kalau orang tu salah orang kau bagi, tak apa. Niat kita tu nak sedekah orang miskin. Itu dia tipu tak tipu antara dia dengan Allah Ta'ala. Rasa hati nak sedekah, kita sedekah. Kalau tak mau sedekah, jangan komen. Kita kata, ini semua sindiket. Mana kita tahu ini sedikit tak sedikit tu antara dengan Allah. Sekali kita tuduh orang yang betul-betul miskin, bala pula turun kepada kita. Sebab tu sini, kalau nak bagi. Kalau tak nak bagi, jangan komen. Macam tu. Dan yang keempat, Nabi kata, ulama, orang-orang qari Quran dan ulama naik haji keriak dan nama. Ini termasuklah kita semua, orang-orang awam, orang-orang yang datang pergi haji. Memang dia dah cukup semua rezeki dia, memang dah cukuplah semua alat kelengkapan dia. Tapi bila balik haji, dia pun pergi tukar registrar haji, apa nama dia. Kalau tak letak haji kat depan, kat belakang dia tulis Al-Hajj pula. Orang ada Al, aku pun ada Al juga. Nampak? Baik dia lelaki, baik dia perempuan. Kalau orang panggil dia Mat, apa Mat? Haji Ahmad tau. Alamak, kau ni ngada-ngada. Aku dah belanja 10,000 dah pergi haji, kau panggil Mat pula. Tak boleh. Ini maaflah tuan-tuan ya. Tak apalah, kita pergi haji ni kerana Allah, bukan kerana orang. Kenapa pula mesti orang panggil kita haji? Kalau tak panggil pun tak apa. Jangan kita kecil hati. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian daripada sifat-sifat setengah-setengah manusia yang Nabi gambarkan, yang sudah pun mula berlaku di zaman akhir ini. Sekarang kita bila nak pergi haji, nak pergi umrah, kita pun nak pilih package ataupun nak pilih dengan travel mana, yang ustaz mana, kita pun tak tahulah mana ni nak pilih ni. Orang kata semua sama aja. Jawapannya, kita solat istikharah, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Nabi SAW telah berpesan kepada sahabat-sahabat, kalau kamu nak buat sesuatu perkara yang besar, yang penting sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah tu apa? Sembahyang minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau misal katalah kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah, nak pergi dengan package apa, tak tahulah mana satulah. Ini kata bagus, ini kata bagus, diorang kata ustaz ni bagus, dia kata ustazah ni bagus. Kita buat sembahyang istikharah. Lepas sembahyang istikharah, kita niat aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Lepas kita dah salat istikharah, kita doalah kepada Allah. Doanya apa? Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika
wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku mohon dipilihkan olehmu dengan ilmumu, aku minta diberikan kemampuan dengan kudratmu, serta aku mohon kurniaanmu yang besar, kerana engkau berkuasa dan aku tidak berdaya. Engkau mengetahui sedang aku tidak tahu apa-apa, dan engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusan ini, urusan apa? Sebutkanlah ya. Seperti kalau kita kata, ya Allah, ya Allah, aku nak pergi haji, nak pergi umrah, nak ikut dengan rombongan haji siapa? Dengan rombongan TM Travel ke, dengan rombongan sipulan-sipulan ke. Baik untukku dalam urusan agamaku, duniaku dan akhiratku, maka takdirkanlah ia bagiku dan mudahkanlah untukku, kemudian berkatkanlah daku dalamnya. Dan jika engkau mengetahui urusan ini, iaitu pergi haji atau pergi umrah dengan travel sipulan bin sipulan, jahat dalam urusan agamaku, duniaku dan akhiratku, maka singkirkanlah daku daripadanya dan takdirkanlah bagi aku sesuatu yang lebih baik darinya, kemudian jadikan aku meridainya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita dah semai istikharah ni, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menentukan kita punya yang baik untuk kita. Mungkin baik untuk orang lain, tapi tak baik untuk kita. Macam juga kalau sekiranya kita nak meminang anak gadis orang, ataupun kita nak terima pinangan seseorang teruna untuk anak kita ataupun diri kita sendiri. Jadi di sini kita semai istikharah. Sebab apa, kadang-kadang zahirnya kita nampak, wah baguslah dia ni, baik dia, pakai tudung, sembahyang, alhamdulillah. Sekali lepas kahwin, baru kita tahu kita kahwin anak Pontianak. Dan tiap malam terpekik-pekik suara dia, ngilai-ngilai dia. Alamak seramnya. Macam itulah ibaratnya. Kita tak tahu, kita tengok pada zahir saja. Kita ingat cantik, handsome lah budak pemuda ni. Wah, duit pun banyak lah. Wah, kereta sport mahal lah. Kali rupanya kereta sewa. Rupanya dia pun tak ada kerja. Kan? Dah kena tipu dah. Jadi pokok di sini kita sebenarnya istikharah. Macam itulah kita pun nak pindah rumah. Daripada Jurong kita nak pergi ke Woodland. Kita pun tak tahu bagus ke tak aku pindah rumah ni. Aku dah dapat rumah ni bagus ke tak. Minta pada Allah petunjuk. Ini petunjuk Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia datang bermacam-macam cara. Kadang-kadang dia datang dengan keadaan mimpi. Mimpi kita tengok rumah yang kita nak pindah tu cantik, bercahaya. Wah, bagus, tenang, kita masuk rumah tu tenang. Ataupun kita tengok anak teruna tu yang meminang anak gadis kita, kita tengok muka dia bercahaya, cantik, wangi. Itu semua tanda-tanda baiklah. Ataupun kita misal kata kita nak pergi dengan travel agent mana, nak pergi dengan Tian Fauzi, malam tu lupa mimpi Ustaz Fauzi kau lambai-lambai dia. Itu baguslah tu. Tapi kalau dia mimpi Ustaz Fauzi macam harimau, takut. Jangan. Jadi pokoknya kita semai istikharah. Kami yang di sini pun tuan-tuan tidak ada ikat siapa-siapa pun. Siapa-siapa yang datang belajar. Nak pergi mana dengan siapa pun ikutlah. Semai istikharah itu semua urusan Allah Ta'ala. Dan lepas kita sembahyang istikharah, kadang-kadang sembahyang istikharah ni tak ada mimpi, Ustaz aku dah sembahyang 2-3 kali pun tak ada mimpi juga. Kalau macam tu, dia pun rasa hati dia. Rasa hati dia tenang lepas istikharah. Kalau tenang saja, rasa gembira, lapang, rasa itu petanda baiklah tu. Jalan go ahead lah. Tapi kalau rasa gusar, bimbang, rasa macam takut, rasa macam was-was, kalau macam tu, itu petanda yang tak baik, itu tinggalkanlah. Begitu satu cara lagi. Ada juga orang-orang yang di mana dia tak dapat juga rasa apa-apa. Dia boleh juga membuka Al-Quran. Al-Quran ni dibukanya 3 kali. Dia cari. Dia bukan cari suka-suka. Dia buka mana saja muka surat, dia buka, tengok ayat yang pertama sebelah kanan. Tengok terjemahan dia. Kalau terjemahan dia cerita bab syurga, cerita bab amalan soleh, itu bagus tu. Buka 3 kali. Buka lagi, satu lagi. Ini cerita tentang buah-buahan, makanan-makanan yang lazat. Bagus ni. Tapi kalau dia buka, ini cerita bab neraka.
Kemudian buka lagi, ini buka cerita bab dosa pula. Kalau gitu tak bagus. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagai cara-cara bagaimana kita mendapatkan natijah daripada kita bersolat istikharah. Setelah kita bersolat istikharah, kita pun dah siap-siap, kita pun dah pilih package, kita pun dah waktu berangkat pun dah tiba, kita pun siaplah nak keluar rumah. Apakah ada adab-adab kita nak keluar rumah? Jadi adab-adab kita nak keluar rumah ni tuan-tuan dan puan-puan dia, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala min rak'atain yarka'uhuma 'indahum hina yuridu safara. Tidak sesuatu pun yang lebih utama ditinggalkan seseorang pada keluarganya dari solat 2 rakaat yang dilakukan sewaktu dia hendak berpergian. Jadi sembahyang sunat safar 2 rakaat ya. Fatihah, Qulya, Fatihah, Qulhu, macam tu ya. Jadi niat dia, aku sembahyang sunat safar 2 rakaat kerana Allah, aku niat dia. Jadi rakaat pertama lepas dah sembahyang tu semua, kita baca ayatul kursi dan baca surah Al-Quraisy, Ila fi Quraisy. Ini memudahkan kita untuk pelayaran ya. Dan kita baca ayatul kursi itu kenapa? Kerana dalam hadis, sesiapa yang baca ayatul kursi sebelum dia keluar belayar, Allah akan pelihara dia daripada hari dia keluar sampai hari dia balik ke rumah dia. Macam itulah juga kita kalau nak keluar rumah, pergi kerja, pergi musafir mana-mana, bukan datang pergi Mekah Madinah saja, ke mana-mana pun tak apa, kita baca ayatul kursi ni ya. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan, sunatnya lagi ialah kemudian kita berdoa, doa sebelum keluar rumah. Allahumma bika tashartu wa bika atasamtu anta thiqati wa rajai. Ini doa-doa ni tuan-tuan, kami telah kumpulkan semua dalam buku doa haji dan umrah. Semua jemaah yang akan pergi dengan package kami, akan kami hadiahkan buku ini. Jadi tuan-tuan pun boleh baca, tengok ni doa keluar rumah. Kita pun baca, minta pertolongan kepada Allah. Jadi kemudian lepas kita dah baca doa tu, kemudian tambah lagi doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla aw udhal, dan seterusnya. Ini semua doa minta Allah Ta'ala peliharakan dalam perjalanan kita. Kalau kita ada saudara mara yang kita nak tinggalkan, kita pun mendoakan untuk mereka. Astaudi'ukumullahu allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku serahkan penjagaan kamu kepada Allah yang tak pernah hilang apa-apa yang diserahkan kepadanya. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu dia nak keluar perang fi sabilillah, maka isteri dia sedang mengandung. Dia pun berdoa, ya Allah, aku serahkan anak kandungan isteri aku ni pada Engkau lah yang menjaganya. Jadi bila dia balik, dapat berita isteri dia baru meninggal. Jadi baru meninggal. Dan pada malam itu dia dapat mimpi. Mimpi itu mengatakan kepada dia, pergilah ambil anak kau dalam kubur isteri kau. Dia pun terkejut. Malam tu juga dia pergi ke kubur. Kemudian dia pun buka kubur. Kubur di Mekah ni tuan-tuan, Mekah atau Madinah, dia bukan macam kubur kita timbul semua tanah. Tak ada. Dia letak papan ke atas. Pintu dia tu letak papan, jadi bawah tu semua tu melopong kosong. Macam tu. Jadi papan tu dia tutup macam pintu masuk, kemudian dia letakkan tanah atas papan tu. Jadi dia pun bukalah kubur anak ibu dia, isteri dia. Maka dia dapatilah anak dia ada di sebelah ibunya. Subhanallah. Maka terdengarlah suara yang mengatakan, kalau kau serahkan isteri kau pada Allah, maka Allah akan pelihara isteri kau juga, sebagaimana dia memelihara anak kau.
Jadi begitulah dia. Kita rasa macam pelik, tapi kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Jadi jangan kita terima, kita doakan kepada Allah, peliharalah keluarga kita yang ditinggalkan. Begitu pula sunat antara orang musafir dengan ditinggalkan mengucapkan astaghfirullah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum. Aku serahkan kepada penjaga Allah akan agama kamu dan keluarga kamu dan penutup amalan kamu, ya. Ini semua doa-doa ni sudah ada dalam buku doa. Begitulah dia tuan-tuan, ya. Bagusnya kita sebelum nak keluar rumah ni kita banyakkan bersedekah. Sebab Nabi dah bersabda, innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa maitatasu. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menyelamatkan kamu daripada mati dalam keaiban, kejahatan. Jadi sini kalaulah memang takdir Allah dan tulis kat Lauh Mahfuz kita akan kena balak pada hari ini atau pada hari puasa tertentu, tapi pada pagi hari itu kita sedekah, maka sedekah ini dia akan tahan balak tu, tak boleh turun. Ini pernah berlaku juga, ya. Banyaklah kisah-kisah orang-orang yang di mana memang dah nak tertimpa balak, tapi bila dia bersedekah maka Allah Ta'ala selamatkan daripada balak itu. Kita pun tak tahu apa yang akan tertimpa pada diri kita dalam perjalanan kita ke tanah suci Mekah dengan kita mengerjakan haji atau umrah. Jadi kita bila sedekah sebelum kita nak keluar negeri ni, sedekah mana orang pakai miskin, ni sedekah maulud ni, nak buat maulud ni, aku nak sedekahlah buat maulud ni, mudah-mudahan Allah selamatkan aku perjalanan pergi ke Mekah, aku berangkat pergi balik selamat. Ini semua kita mohon pada Allah. Kita tak tahu apa yang sedang menantikan kita di tanah suci. Jadi dengan kita sedekah tu, kalau memang dah takdir Allah turun balak pun, balak tu ditahan tak turun. Begitulah dia tuan-tuan. Jadi apabila kita pun naik kenderaan, kita pun baca doa naik kenderaan. Bismillah, alhamdulillah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalimun. Seterusnya lah, ya. Ini semua doa-doa ni semua memang dah siap ada dalam buku kita, ya. Kemudian kita pun lepas habis dah doa tu, kita pun tengok ke langit dan kita pun senyum, ya. Itu memang ada dalam hadisnya, ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Setelah selesai kita doa itu doa naik kenderaan ini, mana-mana kita nak pergi kerja ke, nak pergi pasar ke, kita sekarang daripada masjid nak balik rumah ke, kita baca doa ni, doa naik kenderaan. Dia macam lesen juga lah. Lesen apa? Lesen kepeliharaan Allah Ta'ala. Dan kalau sekiranya kita nak musafir, nak belayar jauh, macam kita ke Mekah ke Malaysia ke Indonesia ke, kita baca doa musafir, Allahumma anta sahibu fis safar. Jadi ini doa ni pun ada dalam buku kita, ya. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita balik daripada musafir, setelah kita baca doa musafir itu, kita nak balik Singapura lah, ya. Kita tambahkan lagi sikit, aibun taibun abidun rabbina hamidun. Begitulah dia. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bila kita bergerak menuju ke tanah suci ini, kita pun penuh dengan gairah kita, dengan penuh rasa sayang kita kerana nak bertemu dengan kekasih kita. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bertemu dengan Kaabah yang jadi kiblat kita. Jadi sini kita sambil-sambil kita dalam perjalanan tu, banyak-banyaklah kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita pun dengan penuh khusyuk, dengan amalan-amalan yang baik. Jangan buang masa dengan berbual yang tak ada gunanya, dan jangan buang masa dengan melihat TV dan sebagainya. Banyakkan istighfar, banyakkan baca buku, apa yang kita baca daripada pelajaran kita, ulang balik, ingatkan apa nak kita buat sewaktu sampai di Mekah, di Madinah, ya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun rasa bimbang juga, amalan kita ni ada campuran riak, ada campur dengan megah. Jadi selalulah mohon pada Allah supaya diberikan keikhlasan, dan hendaklah pelayaran itu diisikan dengan benda yang berfaedah. Zikir, baca Quran, ya, bawa tasbih, bawa buku Yasin, bawa buku doa. Ini semua perlu tuan-tuan, ya, sebagai panduan kita. Dan
jagalah waktu solat kita. Ingat, walaupun kita musafir, tapi solat 5 waktu tak boleh ditinggalkan. Sebab Nabi dah sabda, man tarakas solata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan satu solat dengan sengaja, maka telah jadi kafir dengan nyata. Oh, berat ni tuan-tuan ya. Satu solat dengan sengaja, walaupun dia qadakannya, berdosa besar. Jadi di sini kita kena jaga solat kita. Tapi seorang yang musafir ni, dia ada keringanan. Dia ada solat yang dinamakannya solat jamak. Zuhur boleh sembahyang dalam waktu asar, maghrib boleh sembahyang dalam waktu isyak. Itu namanya solat jamak. Tapi kalau kita tidak musafir, sembahyang kita ini memang kepada waktu. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini telah diwajibkan ke atas orang mukmin dengan waktu-waktu yang tertentu. Mana kita orang Islam ni tak boleh kita nak, maaf kata, zuhur sembahyang pukul 5. Itu waktu asar. Asar kita sembahyang pukul 8. Itu waktu maghrib. Nampak? Jadi kita tak boleh ubah-ubahkan dia. Kita kena sembahyang pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu waktu sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, maka dia akan duduk dalam neraka selama satu hukbah. Satu hukbah tu maknanya 80 tahun, dan satu tahun itu 365 hari, dan satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun dalam dunia. Allah. Itu kalau satu waktu sembahyang dia qada. Kalau tiap-tiap hari dia qada, Allah ustaz, saya tak tahulah, dulu saya macam itulah, tiap-tiap hari saya qada. Tak apalah, kita taubat nasuha kepada Allah. Tapi jangan ulang lagi. Sembahyang subuh, biar pada waktu subuh. Jangan sembahyang subuh pukul 8, itu dah waktu duha. Begitulah zuhur, asar, maghrib, isyak, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Melainkanlah kalau tertidur tak sengaja, ya, itu pun sekali-sekali, jarang-jarang, kadang-kadang. Bukan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari sembahyang subuh pukul 8. Ini bukan waktu subuh lah, ini waktu duha. Nampak tuan-tuan ya? Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita jagalah solat kita dalam pelayaran. InsyaAllah bila kita sampai nanti pada babnya, di mana kita akan membicarakan tentang solat orang yang musafir. Itulah tajuk kita, bab yang keempat, solat musafir. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita berhenti sampai situ saja. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini bulan Januari, dan alhamdulillah kita sudah mula ada keberangkatan dalam bulan Januari, dan juga dalam bulan Februari dan bulan Mac. Bulan Mac school holiday, dan seterusnya bulan April, Mei dan Jun. Alhamdulillah setiap bulan pun kita ada keberangkatan. Pihak Kementerian Haji Saudi Arabia telah memberi pesanan kepada semua ejen-ejen seluruh dunia supaya para jemaah-jemaah yang nak pergi umrah ni supaya dipecah-pecahkan kepada sepanjang tahun. Maknanya jangan hanya bulan-bulan tertentu saja. Kenapa? Sebab bila kita pergi hanya concentrate school holiday saja, maka pada bulan-bulan lain kosong. Kemudian school holiday visa tak cukup, kemudian kapal terbang tak cukup, kemudian bila sampai Jeddah pula dia tunggu sampai 8 jam, 9 jam. Kenapa? Kerana penuh sesak. Macam baru ini bulan Disember, jemaah Singapura saja dekat 8,000, jemaah Indonesia aja 100,000, Malaysia 20,000. Bulan Disember saja. Itu baru kita. Yang lain-lain lagi berapa ribu-ribu lagi. Apa jadi? Setengah jemaah tunggu kat immigration tu kat Jeddah 9 jam. Tapi alhamdulillah jemaah kami yang baru semalam tolak, ya, dia sampai kat Jeddah setengah jam saja dah selesai. Pasal apa? Pasal tak ada orang. Jadi sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan, ya, nasihat saya lah, ya,
Kalau tuan-tuan yang tak terikat dengan school holiday, bukan nak pergi dengan anak cucu, nak pergi sendiri suami isteri, pilihlah bulan-bulan yang bukan cuti sekolah, kerana itu meringankan dan memudahkan kita. Dan alhamdulillah pihak kami pun ada menyediakan pakej-pakej daripada bulan Februari dan juga bulan Mac dan bulan Mei. Semua ni tuan-tuan boleh dapatkan daripada meja belakang kami, iaitu meja pegawai kami. Dan bulan Mac pun kami masih lagi ada lagi kekosongan pada pakej Umrah Baitul Maqdis Istanbul, Umrah Baitul Maqdis Kairo, Umrah Baitul Maqdis Petra dan seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak ada rezeki, boleh pula kita pergi pula pada Umrah Isra Mi'raj. Umrah Isra Mi'raj di Baitul Maqdis. Ini memang betul-betul hebat. Kenapa? Kerana kita akan berada di tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada sewaktu Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini gambaran yang tuan-tuan telah tengok pada 2-3 minggu yang lepas. Tempat sinilah tempat Nabi sembahyang dengan para nabi-nabi, 124,000 nabi-nabi dan rasul. Alhamdulillah kami juga bawa jemaah semua sembahyang di sini. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sini semua tempat-tempat sejarah. Banyak sejarah di Baitul Maqdis. Ini tempat kubah Nabi naik ke langit. Ini tempat kubah yang Nabi sembahyang jadi imam pada malam 27 Rejab. Ini dalam Masjid Qubatul Sakhra yang ada batu syurga. Ini batu syurga. Dan kemudian ini Masjidil Aqsa, yang kemudiannya di bawah dia tu ada Masjidil Aqsa yang lama yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan seterusnya. Ini makam Rabi'atul Adawiyah. Ini makam Nabi Yunus. Semuanya ada di Baitul Maqdis. Ini mihrab Nabi Zakaria. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ini makam Nabi Ishaq. Dan kemudian ini makam Nabi Musa alaihissalam. Ini makam Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW. Ini tempatnya kaum Nabi Lut diterbalikkan kampungnya yang menjadi laut mati. Dan demikianlah di Jordan kami ziarah Ashabul Kahfi yang disebut oleh Allah dalam Quran, 7 pemuda yang tidur 309 tahun. Dan ini makam Nabi Shu'aib alaihissalam. Dan ini Petra, tempat sejarah di mana gunung yang dibuat istana daripada gunung. Subhanallah. Ini semua menunjukkan kebijaksanaan umat dahulu. Dan demikianlah makam sahabat-sahabat Nabi SAW, Zaid bin Harith dan juga Abdullah bin Tayyar dan juga Abdullah bin Rawaha. Dan demikianlah sahabat yang lain. Dan di Kairo kami bawa jemaah pergi ziarah makam Imam Syafi'i. Ini makam Imam Syafi'i tuan-tuan ya. Dan ini makam Sayyidatina Nafisah. Ini makam Imam Suyuti. Nah ini tempat Salahuddin Ayyubi. Dan demikianlah pula Sidi Ahmad Ibn Atta'illah Skandari. Dan ini Sidi Ahmad Al-Badawi. Nah makam dia subhanallah bercahaya. Ada pula tapak kaki Nabi SAW di sebelah makam dia. Dan ini dia punya tasbih dia 1000 tahun dah. Dah lamanya tasbih tapi tak hancur, tak rosak. Dan ada rambut Nabi SAW di makamnya disimpan. Subhanallah. Ini makam Abdul Abbas Al-Mursi, seorang wali Allah yang melihat Nabi. Setiap hari dia melihat Nabi, bahkan setiap detik dia melihat Nabi SAW. Subhanallah. Ini Al-Imam Busairi, pengarang kitab Burdah yang kita selalu baca nasyid dan selawat. Ini makam Fir'aun tuan-tuan. Fir'aun ada makam, ialah tempat dia kubur dia lah. Piramid ya. Ini piramid Sphinx. Sejarah dan sejarah Istanbul pula, iaitu Topkapi Palace yang di dalamnya ada semua peninggalan Nabi, rambut Nabi, baju besi Nabi, topi besi Nabi, semua ada. Dan ini Hagia Sophia, iaitu masjid yang pertama yang dibuatnya daripada gereja yang terbesar daripada Eropah Barat Timur. Dan demikianlah The Blue Mosque yang tercantik sekali, subhanallah. Dan selat yang memisahkan antara Asia dengan Eropah. Dan juga makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi SAW, yang di mana beliau lah rumah yang pertama Nabi singgah untuk bermalam sewaktu tiba di Madinah Munawwarah. Ini Nabi Yusha, Nabi yang menemankan Nabi Musa AS sampai ke Palestin. Subhanallah. Ini Sultan Muhammad Al-Fatih makamnya. Dialah sultan yang telah berjaya mengambil Konstantinopel daripada tangan orang-orang Roman yang sekarang dipanggil Istanbul. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini kami membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selagi Baitul Maqdis ni boleh kita datang ziarah, kita ambil peluang. Besok kalau ada berlaku peperangan dan tak boleh lagi ziarah Baitul Maqdis. Tapi kalau orang-orang perempuan yang bawah 45 tahun, dia kena ada mahram, kena ada suami ataupun kena ada lelaki yang bersamanya.
Tapi kalau sekiranya dia nak pergi tempat-tempat sejarah ni, boleh dia pergi walaupun dia tak ada mahram, dengan syarat dia tak pergi umrah, ya. Jadi kalau dia tak pergi umrah, umpamanya dia ambil package-nya CBPI. Package CBPI itu apa dia? Kairo, Baitul Maqdis, Petra, Istanbul. Semua tempat-tempat tadi dia dapat ziarah dengan harga pun yang termurah. Jadi ini kita boleh pergi dengan pada malam Isra Mi'raj di Baitul Maqdis, boleh ziarah Imam Syafi'i, boleh ziarah Istanbul yang kita telah tunjuk tadi. Dan demikianlah kalau yang nak pergi umrah, you ni untuk umrah lah. Umrah Baitul Maqdis Kairo, umrah Baitul Maqdis Petra. Alhamdulillah, sekali pergi dapat ziarah 4 negara Islam. Di Mekah, semua jemaah-jemaah umrah ni kami akan letakkan di Lee Meridian, Hotel 5 star di Mekah. 5 star tuan-tuan ya. Hotel Lee Meridian ni hanya lebih kurang kita kata 50 meter saja daripada Masjidil Haram. Kalau sekiranya hotel ni penuh, barulah kita letak di Hotel Ajian. Hotel Ajian hanya lebih kurang dalam 100 meter saja daripada Masjidil Haram. Kalau sekiranya tuan-tuan nampak di Madinah, kita akan letak Hotel Taibah. Hotel Taibah ni cuma 50 meter saja daripada Masjid An-Nabawi ya. 50 meter. Dan kalau sekiranya tuan-tuan nak pergi ke Nisfu Sya'ban, kami ada tanggal 10 Mei dan akhir Sya'ban sebelum masuk Ramadan kita ada keberangkatan 23 Mei. 23 Mei iaitu umrah dan Istanbul. Dan bulan Ramadan pun kita ada juga package jejak Rasul. Ramadan, umrah dan Baitul Maqdis. Mana tuan-tuan sembahyang tarawih di 3 buah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Ini pun nikmat juga. Harga pun tak berapa mahal sebab dia masih lagi awal Ramadan. Rebut peluang tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Dan untuk package umrah, kami ada juga package Hilton. Package Hilton ni duduk di Hilton Suite ya. Hilton Suite ni dia depan Masjidil Haram. Semberang jalan saja sudah masuk dalam Masjidil Haram. Ini memanglah ya, tempat dia pun bagus ya. Sebab itulah dia pun mahal sedikit daripada package yang namanya package hajian. Di Madinah Hotel Taibah juga ya. Dan demikianlah package umrahnya, package hajian. Paket hajian ini dia akan duduk di Hotel Lee Meridian yang telah saya tunjukkan tadi. Kalau tak ada Hotel Lee Meridian, barulah dia akan duduk di Hotel hajian. Dan kita ada juga package awal Ramadan untuk bulan Ramadan ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu umrah dalam bulan Ramadan seperti naik haji dengan aku. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan pergi umrah sekali saja bulan Ramadan, dapat pahala haji dengan Nabi. Kalau tuan-tuan pergi haji 10,000 kali pun tak dapat pahala haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi umrah Ramadan, hari ni kita buat untuk kita, besok buat untuk bapak kita, lusa buat untuk mak kita. Masya Allah, beruntung bertuah mak bapak kita dapat pahala haji dengan Rasulullah SAW. Kita ada awal package Ramadan ya. Dan kemudian kita juga ada akhir package Ramadan. Akhir package Ramadan ini ialah malamnya kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ikut Makkah Al-Mukarramah. Kita ada 2 package. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bolehlah kita fikirkan, tengok bajet kita, dan kemudian tengok kemampuan wang ringgit kita, dan kemudian insya-Allah kalau sekiranya semua sudah ada dan dirancangkan mengikut yang ditetapkan, jangan lambat untuk kita daftar. Kenapa? Sebab bila kita lambat tuan-tuan, khawatirnya tak dapat nanti tempatnya. Kerana sekarang ini pun pihak penerbangan dia nakkan deposit, pihak hotel pun nak deposit, dan dia punya masa tu dia sudah bagikan. Dalam masa ini tak bagi deposit, cancel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pihak kami pun bimbang juga nak booking banyak-banyak, takut nanti jemaah tak ada, kita pula kena bayar. Jadi dengan sebab itu kami hanya booking mengikut jumlah jemaah yang register. Jadi kalau jemaah yang memang dah fikirkan, oh aku nak pergi lah umrah, buat tengok jadualnya, tengok anak-anaknya, kalau nak bawa anak-anak bila school holiday-nya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya para jemaah sekalian, insya-Allah para jemaah semua akan beruntung kerana pada hari ini merupakan hari yang ada majlisnya Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Darussalam. Jadi Masjid Darussalam hari ini mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis Maulidin Nabi
bermula lepas daripada kursus kita ini, dan insya-Allah akan diadakan dengan ceramah-ceramah dan juga kasidah-kasidah. Jadi para jemaah kami haraplah dapat bersabar untuk sama-sama kami dengarkan kasidah dan juga syarahan. InsyaAllah saya juga akan sampaikan syarahan nanti lepas pada maghrib insyaAllah. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan demikian juga besok hari 17 hari bulan akan ada Maulidin Nabi di Perses, Persatuan Sepak Takraw di Bedok North, ya, sebelah pada stadium Bedok. Ada penceramaan daripada Mufti Johor, Nur Gadot dan Ustaz Badli Shah dan saya sendiri dan beberapa ulama yang lain. Jadi tuan-tuan yang lepaskan peluang pada 8.30 pagi sampai 1 tengah hari insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pihak kami juga akan mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 5 Februari di Masjid Mujahidin, di Queenstown tuan-tuan, ya. Daripada pukul 6.30 ada zikir munajat sampai lepas maghrib ada syarahan dengan para habaib yang datang daripada Masjid Ba'alwi dan juga saya sendiri, dan lepas isyak ada qasidah dan maulid, dan insya-Allah kami akan siapkan hidangan biryani dam daripada jam 6 petang. Jadi para jemaah yang di mana datang daripada tempat kerja tak payah balik rumah, terus saja pergi Masjid Mujahidin dan disiapkan makanannya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kami juga mengharapkan bantuan daripada para jemaah sekalian. Kami pun ada edarkan borang sumbangan majlis Rasulullah SAW. Jadi borang ini tuan-tuan yang dah dapat di tangan, yang sudah dapat harap kembalikan, yang baru dapat ataupun belum dapat ambil meja daripada meja pegawai, bawa balik ke rumah, isikan dia, isi nama bapa, isi nama mak, isi nama kawan kita, ya. Nak berapa sumbangan, 10 sen, 20 sen, $10, $100, $1000, ikutlah, ya. Sebab setiap 1 sen yang kita belanjakan untuk majlis Maulidin Nabi ini, semuanya itu akan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Afifuddin Al-Jailani dia akan mengadakan majlis Maulidin Rasul dan haul Syekh Abdul Qadir Jalani pada tanggal 13 Februari di Masjid Putrajaya, di Masjid Tuanku Mizan Putrajaya. Pihak kami ada juga membawa rombongan ke tempat tersebut pada tanggal tersebut, iaitu pada hari Sabtu pagi 13 hari bulan dan sampai Singapura 14 hari bulan pagi. Dan ada juga untuk siapa nak tidur kat sana satu malam pun ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat bolehlah dapatkan borang ini daripada meja pegawai kami insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu saja pada petang ini. Saya minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya, mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Maka dengan itu saya menyerahkan mikrofon kepada pihak Masjid Darussalam untuk meneruskan dengan programnya yang sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Maka dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Ahmad Hilmi bin Ustaz Muhammad Hasbi untuk membuka acara Majlis Maulidin Rasul Masjid Darussalam. Kepada para jemaah sekalian yang tidak ada apa-apa urusan segera di rumah, tak ada kucing yang nak beranak, tak ada tikus yang nak masuk rumah, maka tuan-tuan duduklah. Tapi kalau ada kucing yang nak beranak ke, nak kena sambut ke, atau tuan-tuan bimbang rumah masuk tikus ke apa, maka tuan-tuan dan puan-puan nak balik, tu terserahlah, ya. Tapi duduk dalam majlis maulid ini insya-Allah dapat barakah dan syafaatnya. Maka dengan itu saya persilakan kepada Ustaz Ahmad Hilmi, fal yatafaddal mashkura.